Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Akhirnya hari ini kita akan sambung semula PDPC online kita berkaitan tajuk vektor. Ini adalah tajuk di bawah silibus KBSM. Cikgu tahu KSSM pun sepatutnya Form 4 tahun ini belajar tajuk vektor juga. Tapi konten dia ada sedikit berbeza, susunan konten dia berbanding dengan KBSM. Jadi dalam video ini ianya adalah base silibus KBSM. Okey. So, apa tajuk kita nak belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar cara mewakilkan suatu vektor sebagai gabungan vektor lain. Sebenarnya tajuk ni simple je. Cuma dia ada sedikit tricky bila melibatkan nisbah. Okey, mana soalan yang melibatkan nisbah? Kejap lagi kita tengok soalan dalam buku teks. Okey, untuk pengenalan tajuk ni, untuk penerangan mudah berkaitan dengan tajuk ni, okey, awak boleh tengok gambar rajah yang cikgu lukis dekat bawah ni. Okey, kita ada gambar rajah, okey, satu bentuk poligon dan kita ada sisi A, B, C, D, E. Okey, apa maksudnya mewakilkan suatu vektor sebagai gabungan vektor lain? Okey, maksudnya contoh, kalau kita nak vektor AC. Okey, kita nak vektor AC. Kita boleh kata vektor AC ini adalah vektor AB tambah AC. Okey, bermula dengan A, berakhir dengan C. Maksudnya ini adalah, kalau dalam konsep fizik lah, kita panggil ini displacement dan ini adalah distance. Ini shortcut, ini adalah jalan jauh. Kedua-duanya sasarannya adalah sama, bermula daripada A, berakhir dengan C. So vektor AC adalah vektor AB tambah vektor BC. Ataupun kalau laluan lain dia boleh lalu mungkin di sebelah yang belah kanan ni. Okey, kita boleh kata juga yang vektor AC ini juga okey adalah bersamaan dengan vektor AE. Okey, vektor AE tambah vektor ED tambah vektor DC. Kan? Ini shortcut, ini jalan yang tak berapa jauh, ini jalan yang sangat jauh. Penghujungnya tetap sama. Dia tetap akan sampai pada sisi C. Okey, pada titik C. Okey, boleh faham tak? Itu maksudnya kita wakilkan vektor ini okey sebagai gabungan vektor-vektor lain. Kita boleh kata ianya adalah vektor AC. So apa benda vektor AC tu? Vektor AC maksudnya vektor AB pergi ke BC. Okey, ataupun mungkin juga daripada vektor AE tambah ED tambah DC dapatlah vektor AC. Itu maksudnya. Okey. So kita akan tengok latihan penilaian kendiri 11 buku teks KBSM muka surat 97. Okey, soalan yang pertama. Soalan ni sangat simple. Sebenarnya cikgu tak patut bagi ruang yang besar pun, sebab nanti soalan nombor 2 tu dia lebih panjang sikit jalan kerja dia. Tak kompleks pun, panjang aja jalan kerjanya sebab melibatkan nisbah. Okey, untuk soalan yang pertama kita tengok apa yang soalan ni bagi. Dia kata rajah di sebelah, okey, gambar rajah yang ini menunjukkan sebuah pentagon. Okey, pentagon maksudnya poligon yang mempunyai 5 sisi. Okey, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Alright. Diberi A, B, okey, vektor A, B ianya adalah 2 vektor A. Vektor C, B, C, B adalah vektor B. Okey. C, D, vektor C, D adalah vektor 3C. 3 vektor C. And then vektor D, E adalah vektor D dan vektor AE adalah vektor E. Yang ni bukan yang cikgu tanda sendiri, ni memang dah provided sama macam dalam buku teks. Okey, buku teks pun memang dia dah bagi penyataan dan dia dah siap label. So kerja kita untuk soalan 1 ni sangat-sangat senang. Okey, so soalan dia ada 2 dan dia pecah lagi kepada 2. Okey, dia kata dia suruh awak ungkapkan AC dan AD dalam sebutan. Okey, ada 2 sebutan. Sama ada ABC atau DEC. Means dia minta awak bagi 2 jalan.
Okey, kalau kita tengok ABC, vektor ABC berada di sebelah atas dan vektor DEC ni pula di sebelah bawah. Maksudnya dua jalan lah tu. Okey, so jom kita buat. Kita start dengan AC dulu. AC, vektor AC. Dia kata vektor AC yang lalu pada AB atau C dan atau C. So AC adalah sini dengan sini. Okey, cikgu colourkan AC yang kita nak cari adalah vektor AC. Okey, AC. Okey, dan kita perlu menggunakan vektor A, vektor B atau vektor C. Maksudnya AC kalau kita lalu ikut jalan jauh, ianya akan lalu pada vektor AB, BC. Okey, so dia akan lalu vektor AB tambah BC. Okey, kemudian kita tukarkan dalam unit vektor. AB adalah 2A, 2 vektor A. BC, kalau perhatikan, BC adalah negatif vektor B. Sebab vektor B ni adalah untuk CB. Bila kita nak BC, kita terbalikkan dia. Maksudnya kita akan letak negatif pada vektor, pada unit vektor. So, negatif vektor B. Jadi ini adalah jawapan dia yang terakhir. Vektor AC bersamaan 2 vektor A tolak B. Okey, belum habis lagi. Ini baru AC. Dia nak AD pula. Okey, AD ni cikgu akan bulatkan dia supaya kita boleh beza. AD yang cikgu bulat. Okey, perjalanan AD. Oh, cikgu lupa lagi satu garisan ni. Sepatutnya ada satu lagi garisan kat sini. Okey, ada satu lagi garisan kat sini. So, ini adalah vektor AD yang dia suruh kita cari. Dan dia minta kita pakai vektor A, vektor B dan vektor C. Okey, so kita tulis dulu. Vektor AD, laluannya adalah vektor AB. Okey, vektor AB tambah vektor BC. BC tambah vektor CD. Okey, vektor CD. AD, so dia akan lalu AB, BC, CD. Okey, lepas tu baru kita transfer unit vektor dia. AB adalah 2 vektor A. BC, yang ni kita dah bincang tadi, sebab haluannya bertentangan, maka unit vektor dia kita akan bagi negatif B. And then CD 3C. So tambah 3 vektor C. Okey, dah siap. Simple kan? Okey, soalan yang seterusnya, soalan B. Kali ini dia minta kita laluan yang ada vektor D, vektor E atau dan vektor C. Okey, maksudnya laluan bawah lah. Okey, AC. AC dulu yang kita nak ungkapkan vektor AC yang cikgu highlight kan ni. Okey, so kita start AC. AC sama dengan ke lalu bawah kan kali ni. So kita akan lalu AE, vektor AE, ED tambah ED and then tambah DC. Baru kita sampai. Jauh sikit lah kalau laluan yang ada vektor DE dengan C ni. Okey, lepas tu kita transfer gunakan unit vektor. AE, unit vektornya adalah vektor E. Okey, tak ada masalah. ED, okey, ED dia terbalik. Unit vektornya adalah untuk vektor DE. Kita nak sekarang ED. Maksudnya kita akan letak negatif pada unit vektor. So, negatif D. Vektor D. Okey, and then last sekali DC. DC ni pun sama. Vektor yang dibagi adalah vektor CD. Unitnya 3C. Bila kita terbalikkan arah, masuk unit vektor kita pun kena letak negatif. So, negatif 3C. Okey, dah siap. Jadi, vektor AC adalah vektor E tolak vektor D tolak 3 vektor C. Okey, last sekali adalah AD. Okey, vektor AD. Vektor AD. AD yang cikgu bulat dan kita akan lalu laluan bawah. Okey, so nak pergi AD, kita akan lalu AE, ED. So, vektor AE tambah vektor ED. Okey, sama dengan AE. Okey, tak ada masalah. Vektor E, laluan yang sama. ED kita dah bincang tadi, arah bertentangan dengan laluan vektor dia. So, kita akan letak negatif D. Okay, negatif vektor D. So, ini adalah jawapan terakhir untuk vektor AD, iaitu kenapa cikgu letak vektor E kat atas?
tak senonoh betul. Padam. Vektor letak bawah tau. Ni letak kat atas. Okey, so vektor E tolak vektor D. Okey, dah siap soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2 dalam penilaian kendiri 11. Kali ni soalan ni melibatkan nisbah. Awak nampak tak? Ada AP.2 PB. Tu nisbah namanya. Okey, so ada nisbah, maksudnya kita akan catat, dan dalam soalan ni juga dia bagi kita gambar rayah kosong, dia hanya bagi kita dia punya sisi sahaja, titik-titik setiap bucu tu je dia bagi. Maklumat lain kita kena masukkan sendiri. So kita baca dulu soalan. Dia kata rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga OAB. So segitiga OAB. Okey, dan diberi bahawa AP kepada PB adalah 1 kepada 2. AP kepada PB adalah 1 kepada 2. So kita terus tanda. Sini 1, sini 2 nisbahnya. Okey, OR kepada OB 2 kepada 3. OR OB. Okey, OR 2. OB adalah 3. OR 2, OB 3. Jadi RB adalah 1 nisbah dia. Okay, boleh faham tak? OR kepada OB. OR adalah 2. OB adalah 3. Maksudnya panjang OB ni adalah 3 unit. So kalau panjang OR 2 unit, bakinya lagi 1 unit. So 1 kat sini. And then vektor OA. Okay, vektor OA adalah 3 vektor Y. Okay, dan vektor OB. Vektor OB adalah 9 vektor X. Okey, biasanya soalan nombor 1 soalan direct. Itu kita boleh expect lah. Okay, soalan nombor 1 maksudnya soalan A ni lah, soalan direct. So kita tengok apa soalan A. So kita cari AB kat sini. Okey, AB kat sini. So vektor AB, bila kita nak pergi vektor AB, maksudnya kita boleh lalu AOB. Betul tak? Sebab AB ni kita tak tahu pun berapa nilai vektor dia. Kita cuma tahu unit dia saja. So, untuk mencari AB, kita boleh lalu AOB. Jadi, kita tulis AB sama dengan vektor AO tambah OB. Vektor OB. Okey, AO. Kita ada OA 3Y. So, AO arah yang bertentangan. Jadi, unit dia kita akan letak negatif. So, negatif 3Y tambah OB. OB adalah 9X. So, tambah 9X. Okey. So, kalau awak tengok dia punya jawapan dekat belakang, dia tulis X dekat depan. Sebab kita ni selalunya menghormati X. Sebab dalam hidup kita pun selalunya X datang dulu. Betul tak? So, kita boleh swapkan jawapan ini. Kita letakkan X di hadapan. Tapi tak jadi masalah pun bila exam. Yang penting unit dan simbolnya betul. So kalau kita swap, kita boleh tulis jawapan ni sebagai 9 vektor X. Allah, tambah pula. Ni semua X punya pasal. So tolak 3 vektor Y. Okey, dah siap untuk soalan 2A. Okey, kita pergi ke soalan 2B. PB. Kalau kita nak ikut laluan pun, PB ni mungkin kita boleh lalu POOP. Masalahnya, kita tak ada vektor untuk PO. So, apa alternatif kita? Kita tengok balik soalan A. A dia dah bagi kita AB. PB berada pada garisan yang sama AB, betul tak? Dan dia dah bagi nisbah. Jadi, kita boleh mainkan nisbah tu. Okey, PB nisbahnya adalah 2. AB berapa nisbah dia? AP 1, PB 2. So AB nisbahnya adalah 3. Okey. Jadi kita boleh tulis dekat sini, kalau mengikut nisbah, kita boleh kata AB kepada PB adalah AB ni 3, PB ni 2. Okey, 3 kerana jarak daripada AB ni AP nisbah 1, PB nisbah 2. So jarak A ke B kita dapat 3 unit dia punya nisbah. Okey, so dah siap. AB kita dah ada jawapan. Okey, PB yang kita nak cari. Jadi kita susun dulu.
AB. Okey, AB kalau kita susun dalam bentuk pecahan, ianya adalah AB per PB sama dengan 3/2. Kemudian AB ni kita dah ada. Okey, AB kita adalah 9 vektor X tolak 3 vektor Y per PB sama dengan 3/2. Okey, so kita dah boleh cari PB. Okey, daripada sini kita boleh cari PB. Cara dia kita swap. Okey, PB ni akan naik atas. Okey, didarabkan dengan 3. 2 ni akan darab dengan 9X tolak 3Y. Okey, so apa jadi bila kita swap? 2 ni akan darabkan dengan 9 dan 2 ni juga akan didarabkan dengan negatif 3Y. So kita akan tulis dia macam ni. 2 dalam kurungan 9 vektor X tolak 3 vektor Y sama dengan 3 darab PB. Vektor PB. Okey, kita nak vektor PB saja. Okey, kita nak vektor PB sahaja. Jadi 3 ni kita kena bawa pergi sebelah. Betul tak? 3 kita kena bawa pergi sebelah. Maksudnya untuk kita mencari vektor PB, okey, 2 darab 9 vektor X tolak 3 vektor Y per 3. Okey, so kita akan dapat PB. Jadi berapa nilai PB? Ini kita main congak lah. Sebab simple matematik je ni. 3 kita boleh bahagi dengan 9. Okey, 3 bahagi 9 kita akan dapat 3. 3 bahagi 3 kita akan dapat 1. So 3 darab 2 depan ni kita akan dapat 6X. Okey, negatif 1 darab 2 depan ni kita dapat negatif 2Y. Okey, dah siap. Jadi PB kita adalah 6 vektor X tolak 2Y. Kalau siapa yang tak reti nak congak terus, awak boleh kembangkan dulu. 2 darab 9X tolakkan dengan 2 darab 3Y. Kemudian semua itu bahagi 3. Dan awak akan dapat jawapan yang sama macam cikgu. Okey, soalan yang seterusnya kita perlu cari vektor OP. OP, sekali lagi OP, OP, OP. Maksudnya nak cari OP, awak perlu lalu OAAP. AP kita tak tahu, OA dah ada. Jadi kita boleh mencari AP gunakan teknik yang sama kita cari PB tadi. Uish, terkeluar rupanya frame. Kita akan guna teknik yang sama. Kita cari PB ni tadi. Okey. Okey, so kita tulis dulu OP. Kita tulis dulu OP, apa vektor yang kita nak menggantikan OP ini sebagai dia punya vektor lain. Okey, vektor gabungan dia. So OP sama dengan OA tambah AP. Okey, OA kita dah tahu 3Y. Sekarang kita nak cari AP. Kita akan gunakan teknik yang sama untuk AP dan PB. Okey, tapi tengok dalam soalan dia dah bagi AP PB. PB kita dah ada. Maksudnya kita akan pakai. So nampak tak flow soalan dia? Mula-mula dia bagi direct, kemudian gunakan yang A untuk cari B. Sekarang kita gunakan B untuk cari C. So expectation kita D nanti mesti sangkut paut dengan C. Itu matematik. Okey. So, okey, kita punya AP dengan PB. Okey, kita akan gunakan nisbah itu. So, AP kepada PB, nisbahnya tadi adalah 1/2. Maksudnya, AP per PB sama dengan 1/2. Okey, so PB kita dah ada. PB kita adalah 6X tolak 2Y. Uish, tak muat. Kecil betul space cikgu tinggal. Ya Allah, kedekut betul cikgu ni. Okey, so kita, kalau kita darab silang, okey, kita darab silangkan sebab dia sama dengan, maka kita akan darab silang. So PB darab 1 dapat PB tu balik, 2 darab AP. So 2 dalam kurungan vektor AP yang kita nak cari sama dengan PB. PB 6X tolak 2Y. Okey, cikgu tak buatlah darab 1 sebab bila darab 1 dia dapat jawapan dia balik kan. So kita tak tulis yang tu. Maksudnya kalau kita nak cari vektor AP, kita kena bahagi 2 kan, sebab 2 ni bawa pergi sebelah. So kita kena bahagi 2 kan ke semua vektor untuk PB ni tadi. Okey, so bila bagi 2, 6 bagi 2 kita dapat 3 vektor X. Okey, negatif 2 bagi 2 kita dapat negatif Y. So ini adalah vektor AP. Masukkan semula dalam persamaan OP ni, sebab kita soalan dia nak cari OP, bukan nak cari AP. AP ni adalah cara untuk mencari OP ni kejap lagi kan.
Okey, so vektor OP sama dengan vektor OA tambah vektor AP. Okey, sama dengan OA kita dah ada 3Y. Okey, AP kita adalah tambah, sebab tambah so tak ada masalah, tak perlu kurung. So 3X tolak Y. Okey, so ni sama sekufu 3Y dengan tolak Y. Bila 3Y tolak Y, okey, so kita ada dekat sini 3Y tolak Y dia adalah 2Y. So kita menghormati X, jadi kita tulis X di depan. 3 vektor X, 3Y tolak Y tambah 2 vektor Y. Okey, so ini jawapan yang terakhir. Awak tulis dalam buku yang kerja, janganlah kedekut macam cikgu. Cikgu kan dia neat, tulis ke bawah. Ini cikgu ni sebab tak cukup ruang ni, Masya Allah. Jangan ikut perangai ni. Ni bukan jimat ni, kedekut dah nama ni. Okey, AR, vektor AR. Untuk melalui vektor AR, macam senang je vektor AR ni. Oh, okey. So kita kena pakai OR. Kita ada alternatif lain kan? Sebab RB ni pun, BR ni pun kita tak tahu. Okey, so kalau kita nak lalu sini, sebab kita dah dapat AP dengan PB pun tak ada fungsi juga. Okey, sebab ini pun kita tak tahu. So kita pakai sini je lah. Okey, kita pakai sini sebab kita dah ada OB kepada OR. Kemudian dia dah bagi vektor untuk OB. So kita boleh pakai nisbah yang tu untuk cari OR. Okey, tapi kita tulis dulu AR ni. Macam ni cara kita nak dapatkan dia. AR, kita akan lalu AO. Okey, vektor AO tambah vektor OR. Okey, vektor OR. Dan vektor OR ni kita nak cari sebab dia ada nisbah dengan OB kat sini. OR kepada OB, dan OB ni kita tahu vektor dia 9X. So kita pakai nisbah, teknik yang sama untuk B dan C. Kita pakai nisbah. Okey, so kita tulis nisbah dia OR kepada OB sama dengan 2 kepada 3. So OR yang kita nak cari. Okey, so OR kita buat dalam bentuk pecahan dulu. Per OB sama dengan 2 per 3. And then OB kita dah ada, OB adalah 9X. Okey, kalau kita buat darab silang di sini, okey, maksudnya dekat sini kita akan dapat 3 OR sama dengan 2 OB. Kalau nak cari OR sahaja, okey, dia bersamaan dengan 3 ni kali 11, so 2 per 3 OB. Ni short matematik lah sebab cikgu dah explain dah tadi. So cikgu buat yang lagi simple kat bawah ni. Okey, jadi nak cari OR, buat je lah 2 per 3 and then tulis vektor untuk OB. Okey, so masuk frame tak lagi? Okey, masuk. Boleh cari OR terus kat bawah ni. Jadi OR sama dengan 2 per 3, OB adalah 9X, 9 vektor X. Okey, so simplekan 1, sini 3, so 3 darab 2 dapat 6. Tak reti buat, tekan je kalkulator, 2 per 3 darabkan dengan 9, awak akan dapat 6 juga. So jawapan untuk OR adalah 6X, 6 vektor X. Okey, so boleh terus masuk dalam kita punya AR. Vektor AR sama dengan vektor O, salah pula. Vektor AO tambah vektor OR. So kita tengok balik, AO adalah bertentangan dengan OA. AO, OA. OA adalah 3Y, vektor Y. So AO negatif 3Y. Okey, tambah OR kita dah dapat 6X. Okey, so basically dah betul lah jawapan kita, tapi sebab kita menghormati X sebagai yang suppose datang dulu, so kita tulislah balik 6X tolak 3Y. Okey, sudah siap. Siap dah. Jadi rasanya inilah video yang paling short sekali untuk tajuk Form 5, yang paling pendek sebab kita ambil satu subtopik saja hari ini. Okey, apa yang kita dah belajar? Kita dah belajar caranya mewakilkan suatu vektor sebagai gabungan vektor lain. Dan kita dah buat latihan penilaian kendiri 11. Kita dah belajar cara nak mewakilkan vektor tu sama ada secara direct ataupun dengan menggunakan nisbah. Okey, so untuk tajuk vektor ni awak kena hati-hati dari segi dia punya arah pergerakan. Okey, awak tahu bila arahnya bertentangan, so magnitude ataupun unit dia awak kena negatifkan. Okey, dan juga nisbah. Nisbah ni sebenarnya simple.
Tapi dia boleh jadi tak berapa nak simple kalau awak ada problem dengan pecahan. Sebab dia berkaitan dengan darab silang kan. Okey, so itu saja untuk video hari ni. Jangan lupa kalau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share lagi kepada kawan-kawan yang lain. Okey, sekian, terima kasih. Bye bye.